أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا. Yang dihormati pengerusi Masjid Bandar Universiti, ahli jawatan kuasa, imam-imam, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat-Nya dapat juga kita menyambung pengajian kita yang mungkin sebelum ini tertunda kerana PKP. Apapun ada hikmah di sebalik PKP yang dilaksanakan di negara kita. Ada kebaikan dan ada keburukan. Walaupun banyak kita dengar suara-suara sumbang yang menyebut atau mengatakan sembahyang jarang-jarang itu tak pernah pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun sepatutnya kita kena kembalikanlah kepada ulama-ulama yang menentukan, ulama mutaakhirin, atas sebab-sebab penyakit yang berjangkit. Ada sebelum ini mungkin rakan sahabat di kalangan kita yang tidak dapat masuk ke masjid dan ke surau kerana nak solat berjemaah. Bukan masjid dan surau itu ditutup. Ada orang salah faham. Dia kata masjid dan surau ditutup. Masjid dan surau tak pernah tutup. Cuma kapasiti orang yang sembahyang di situ dikurangkan atas sebab-sebab tertentu. Kalau sebelum ini tinggal 12, 3, 20. Sekarang bila Allah bagi peluang dan ruang kepada kita untuk kita memenuhi kembali saf-saf yang berada di masjid dan di surau. Sebelum ni berebut. Betul tak? Berebut kan? Bila ada 20 orang sahaja ahli, maka pagar pun kena tutup, kena kunci bila cukup ahli. Betul? Berebut. Sekarang kita berebut tempat ke kita berebut untuk solat? Tepuk dada tanya iman. Tu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab tu kita baca kitab Tanbihul Ghafili, peringatan bagi yang lupa. Bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk diri saya yang di hadapan yang utamanya. Kita sama-sama memperingati. Kita tengok awal PKP, sejarah PKP di dunia. Masjid surau lengang, berebut. Sebut lagi, jika saya tak boleh masuk dalam solat, kamu tu imam, tanggung dosa aku. Bila buka sahaja surau dan masjid, tak penuh pun. Betul? Penuh tak masjid dah? Tak penuh. Rakyat ada ramai tak? Melayu Muslim ramai. Kenapa tak penuh? Kerana sebelum ini dia terujang. Kerana sebelum ini kerana sedikit sahaja dia nampak. Oh sikit kita kena penuh kan. Tapi bila banyak tak penuh. Sama dengan surau. Hari Jumaat, cuba banding hari Jumaat dengan Aidil Adha, mana banyak?
Mana ramai? Nampak tak? Allah bagi peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan bahwasanya kiamat dah hampir. Kiamat dah hampir. Maka penuhkanlah saf-saf, penuhkanlah masjid dan surau, dengarlah peringatan-peringatan yang disampaikan. Sebab apa? Sebab benda ni kita nak bawa jumpa Allah. Kita di luar sana pada pukul 7.30, pukul 6.30, kita dah berlumba-lumba antara solat dengan nak pergi kerja. Betul? Saya tak kata kepada tuan-tuan, saya kata diri saya kena keluar rumah pada pukul 6.20. Berlumba-lumba tak dengan solat? Berlumba-lumba. Mungkin tuan-tuan dan perempuan tempat kerja dekat, okey lah. Itu pun kadang-kadang tak sempat nak sampai ke surau. Peringatan mana lebih banyak? Kita pergi kerja kadang-kadang terlupa nak niat. Ya Allah, aku lupa nak niat untuk ibadah. Kan? Terus pergi kerja, lupa nak niat. Itu lara. Yang kita ingat nak penuh surau dan masjid, nampaknya waktu maghrib. Waktu maghrib. Kenapa waktu maghrib ramai? Sebab waktu maghrib waktu rehat. Kan? Waktu subuh kenapa kurang? Sebab selimut lebih nyaman daripada datang solat berjemaah. Sebab apa? Sebab waktu kita nak tidur, kadang-kadang kita terlupa nak niat. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, gerakkanlah aku esok pagi. Jam pukul berapa? Jangan gerak esok pagi. Memang bangun pukul 8 pun pagi lagi, pukul 11 pun pagi lagi. Minta, gerakkan aku bangun pukul 5 pagi. Kita minta, kita saling ingat mengingati. Sepatutnya kita banyak solat sunat taubat. Kita lupa. Nabi pun kita lupa. Kan? Selawat saya semalam pun tak berapa banyak kan. Selawat masa solat aja, dalam solat kan. Ni. Sedangkan Nabi berdoa untuk umat dia. Kita lupa pada dia. Lupa kita nak ucap la ilaha illallah, benda yang paling mudah, benda yang paling ringan, tapi susah disebut. Tapi sekarang alangkah banyaknya fitnah-fitnah. Dahulu kita dengar fitnah hanya mungkin mulut, kan? Sekarang bukan mulut lagi, tangan yang bergerak. Macam-macam kita buat, terlupa. Sebab itu kita perlu ingat. Kenapa? Kerana usia kita bukan panjang. Kita jangan mimpi usia kita 100-200 tahun. Kalau yang dah umur dia 60-70, dah hampir dah dengan kubur. Usia dia dah pendek dah. Orang yang muda dia kata panjang, belum tentu. Belum tentu. Oh, bapa saya usia dia 120 tahun. Kita ingat kita usia boleh sampai ke sama usia bapa kita? Belum tentu. Lebih baik kita sama-sama ingat memperingati. Kenapa dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia kata jika ditanya tentang soal kubur, bagaimanakah bentuknya? Ulama pernah membicarakan tentang pertanyaan dalam kubur. Ada yang berkata, para ulama yang berkata pertanyaan dalam kubur hanyalah kepada roh tanpa jasad. Itu perbincangan. Ada yang dikatakan roh hanya masuk separuh jasad. Tapi sepatutnya tentang pertanyaan, soalan yang nak ditanyakan oleh mungkar dan nakir, bagaimana bentuk kita nak soal jawab, sepatutnya kita tak perlu tanya. Tak payah kita nak fikir benda tu. Macam mana nak tanya ya? Kita dah mati. Kan? Orang mandi kita pun kita
Tengok tak ada apa pun. Kan? Boleh ke tanya? Kalau kita fikir macam tu, cuba kita fikir waktu kita dalam perut ibu, bolehkah kita hidup? Pada hukum akal tak boleh hidup. Ada udara. Sedangkan kita berada di dalam air kan? Dalam perut ibu kita berada di dalam air. Cuba sekarang setengah jam, tak payah setengah jam, 15 minit sudah menyelam, tengok macam mana. Tak boleh. Itu pun kita tak boleh fikir. Jadi tentang pertanyaan soal mungkar dan nakir tu, kita tak payahlah nak fikir macam mana dia nak tanya. Itu kerja dia, kerja malaikat. Biar dia buat. Kerja kita waktu kita berada di dunia ini, kita buat apa yang Allah suruh. Tinggal apa yang Allah larang. Tapi kalau kita buat juga, ada caranya kita bertaubat. Allah bagi peluang kat kita. Taubatlah banyak-banyak. Masa mana nak taubat? Terpulang. Ada orang kata sembahyang sunat taubat. Ada orang kata beristighfar. Buat mana yang patut. Kalau orang kata tak boleh kena solat, tak. Banyak caranya. Buat masing-masing. Nak tidur tu istighfar lah, kan? Kita tak tahu kita nak mati waktu tidur ke, kan? Bacalah sedikit, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang penting, kan? Itulah lafaz kita yang terakhir waktu kita nak tidur. Kita mengucap la ilaha illallah. Mana nak tahu kita mati waktu kita tidur, kita tak tahu. Kita bercakap macam ni pun kita tak tahu, tiba-tiba mati, tak sempat nak mengucap. Yang lain kita boleh buat, benda yang tu kita lupa, kita ingat. Doa tidur ingat. Tapi kadang-kadang lah kan. Bacalah doa tidur. Bangun tidur, lupa nak baca doa tidur. Paling-paling tak ada pun bangun, alhamdulillah. Nampak lagi dunia, kan? Bersyukurlah pada Allah. Allah bagi kat kita. Buatlah benda yang sedikit. Mudah-mudahan benda yang sedikit itu dapat membantu kita di alam kubur. Ada orang kata baca surah Al-Mulk sebelum tidur, kan? Baca. Tak apa. Allah Ustaz tak ingat. Dia bukan suruh ngapal. Dia kata baca. Baca tu buka lah. Sama ada nak buka kitab Al-Quran ataupun kita ada WhatsApp, apa kita ada telefon, handphone. Apa guna handphone? Benda lain kita tengok, kan? Waktu solat pun tengok telefon. Waktu tu imam baca zikir pun tengok telefon. Waktu tu imam baca doa pun tengok telefon. Waktu Bilal azan pun tengok telefon. Tak boleh tinggal ke sekejap. Bila cantiknya masuk saja dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, boleh bawa telefon, boleh tengok telefon, tapi tengoklah yang baik baca Quran tu. Ini tengok WhatsApp. Patut waktu Bilal azan, kita dengar azan, kita jawab azan, tapi kita jawab WhatsApp. Tu nak ibadah pun kita ingat dunia. Tinggallah sekejap. Buang semula hari ini. Bukan saya kata kat tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya memperingati diri saya. Kadang-kadang terlupa. Tinggal sekejap. Kita nak jumpa Allah. Kalau kita nak jumpa Tuanku Sultan, hanya baru nak dapat AMT ke, PPT ke, buka WhatsApp tak? Buka WhatsApp tak agak-agak? Tak, kan? Dengar elok. Kenapa nak jumpa Sultan? Pakai baju pun, harga baju pun 500. Bukan 500, silap bilang 5,000. Sebab saya pernah jumpa kawan saya seorang Tan Sri, 2 kali jumpa Sultan, makan beradab, dia kena pakai baju 2 pasang. Harga sepasang 5,000. Kita nak jumpa Allah.
Pakai telefon harga 3,000 tapi masih tengok telefon, nak jumpa Tuhan. Mana besar? Tengok telefon tu, tengok WhatsApp lah. Ya, tengok WhatsApp. Kalau baca Quran tu alhamdulillah. Sebab itu kita manfaatkanlah telefon yang ada. Waktu boleh kita beribadah dalam ni, bukalah baca Quran, walaupun sedikit, walaupun selembar, orang kata. Itulah yang kita nak bawa, ayat-ayat Quran tu nak bawa di alam kubur. Bila kita masuk dalam tu, siapa nak bantu kita dalam kubur? Tak ada orang nak bantu. Anak kita nak bantu? Belum tentu. Mandi mayat kita pun belum tentu lagi. Mandi mayat belum tentu. Solat belum tentu. Kalau udah mandi pun takut, nak sembahyang, nak jadi imam pun belum tentu. Kat belakang boleh lagi. Siapa nak doa kita? Patutnya anak kita lah yang berdoa untuk kita, bukan tu imam. Sebab itu bila orang mati tu kat depan itu imam tu, dia tanya mana waris dia, nak wakil kat tu imam ke kamu nak solat? Sebab itu tu imam pun dia tak boleh pandai-pandai. Ada mayat dia terus, oh aku imam, aku duduk depan, minta maaf tuan imam. Imam aku dapat, aku imam, aku duduk depan, soft. Oh hebat tu imam pun soft. Tak boleh. Kena diwakilkan dahulu oleh si anak lelaki kepada si mati ataupun waris lain. Kalau tidak ada anak lelaki, tak boleh mandai-mandai. Sama dengan mandi mayat, kena mintalah izin dahulu pada keluarga dia. Kita tak tahu, mungkin keluarga dia yang nak mandikan mayat, tapi oleh kerana tempat kita telah menetapkan orang itu tukang mandi, maka anak si mati tak boleh mandi mayat. Betapa ruginya anak tidak boleh berkhidmat untuk bapa pada kali yang terakhir. Sayang tak? Cantiknya orang nak mandi mayat pun tanya, nak wakil saya ke kamu nak mandi? Patut kita panggil dia masuk dalam seorang anak dia. Paling dia tak pandai pun suruh dia sabun, gosok. Takkan tak pandai, dia mandi pandai kan. Tu kena ambil peringatan untuk kebaikan. Masa mana dia nak mandi bapak dia, bapak dia mati mengejut, kena jantung. Saya tak kata tuan-tuan, saya kata kat saya, sebab saya apa jantung kan. Senang, lebih baik tunjuk tunding jari pada diri sendiri. Itu ni anak lah nak bantu kita waktu dalam kubur. Udahlah tahli pun tu imam buat, datang tutup imam terus je buat. Patut anak lah buat. Mana anak? Alamak, anak kata tak pandai. Siapa tak asuh? Bapak lah. Salah aku juga ya. Atau nak jadi bapak, gatal nak jadi bapak ya. Sebab itu sebelum jadi bapa tu biar ada sedikit ilmu, sedikit pun cukuplah, boleh jadi imam kan, imam untuk keluarga. Suruh anak tu belajar sikit bab agama. Ini takut nak suruh anak belajar bab agama, sebab saya pernah dahulu, engkau umur belajar bab agama, umpan ni pondok tak payah belajar lah, tak ke mana, duduk kampung je, leceh macam-macam. Tapi sebenarnya orang yang belajar agama ada dua aliran dia dapat. Cuba tengok orang yang akademik. Orang akademik dulu. Orang akademik, kalau dia lulus akademik walaupun 9A, 10A, 20A, dah hanya akademik sahaja kan. Kalau dia memohon universiti ni, kalau tak dapat balik di rumah kan. Tapi kalau orang ada agama, bidang agama dia boleh minta, bidang akademik dia boleh minta, dua jalan. Tapi kita tak nampak bapak leceh kata, ya aku profesor, anak nak letak kat sekolah agama, oh dah susah. Tapi kena ingat, anak yang pergi agama tu esoklah yang nak baca doa kat kita. Anak tu nak mandi mayat kita, sebab dia ingat. Cantiknya kita kalau ada anak, ada 10 ke, ada 10 anak macam ni, ada kan, 7 ada kan, 8 ada, 9 ada, Allah bagi banyak.
seorang tu hantarlah ke sekolah agama, kan? Hantarlah seorang. Kenapa backup kita? Takkan umur bila kita pencing baru kita nak cari agama. Sebab tu tersalah pilih. Dah pencing, oh nampak yang tu bagus, nampak lepat dia, orang lepat makan kan, kita ikut. Faham tak? Faham lah, tak faham mudah, kan? Tu dah kerana kita menerima benda-benda yang kurang baik, nampak kita ikut, kita takut sini. Maka bila ada orang menolak adanya soal munkar dan nakir dalam kubur, maka penolakannya dari dua jalan. Mereka berkata ia tidak mungkin menurut perkiraan akal sebab menyalahi kebiasaan tabiat alam, atau tidak ada dalil yang menguatkan. Pendapat yang pertama bahawa ia tidak mungkin. Pendapat ini berarti meniadakan kenabian dan mukjizat. Maknanya kalau kita tidak percaya kepada soalan munkar dan nakir, kita juga menafikan mukjizat Nabi. Kita tengok apa mukjizat Nabi. Tengok Nabi Musa bawa tongkat boleh jadi ular, kan? Mukjizat. Boleh percaya tak tongkat boleh jadi ular? Pada pandangan kita, akal kita tak boleh jadi, kan? Pada pandangan bawa tongkat tiba-tiba jadi ular, lempar-lempar jadi ular, boleh percaya? Tak boleh percaya pada dasarnya. Kalau kita tak percaya alam kubur. Yang kedua, tongkat boleh membelah laut. Cuba buat tongkat satu, bukan belah laut, belah air kolah dah lah. Ataupun potong air paip tu, boleh tak? Tak boleh pada hukum akal, hukum adat. Tapi itu kerja Allah, Allah boleh buat. Sebab itu kita kena percaya, orang yang beriman wajib percaya adanya soalan munkar dan nakir dalam kubur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Dan siapa yang mengabaikan peringatanku ataupun ajaranku, maka ia akan merasakan kehidupan yang sukar ketika pertanyaan dalam kubur. Maknanya kalau kita menafikan apa yang Nabi bawa, apa yang nyatakan dalam Al-Quranul Karim, nescaya dalam kubur kita tak boleh jawab. Orang sembahyang sehari semalam 5 waktu, dia tak sembahyang, niat je. Ada tak orang yang buat macam tu? Ada. Tempat saya di Kuala Ketil tu, bukan tempat saya, dekat tempat abang ipar saya di Kuala Ketil, Baling, ada orang Baling ke sini, Kuala Ketil. Ada satu kampung nama Mat Matahari, sembahyang niat je, puasa pun niat saja. Dan saya pun masa tu ada seorang kawan ketika bekerja di Singapura, tengok macam ni, tapi pernah kerja Singapura buat bangunan. Ingat tak hebat ustaz depan ni ya? Pernah kerja. Tak iman tak hebat pun, tak boleh buat masjid kan. Ada seorang kawan, bulan puasa kita pergi rumah dia untuk ke Singapura, dia angkat air, satu keluarga angkat air, angkat makanan, dia kata makan. Kita pun terkejut dengan rokok kat mulut. Bila tanya-tanya kawan yang seorang lagi, rupanya dia niat saja. Hebatlah kalau macam tu, nak pakai baju niat je lah, kan? Niat, lepas mandi niat aku nak pakai baju, keluar je, berani buat. Nak makan pun niat, oh ada makanan, niat je, kenyang, kenyang, keluar kan, boleh. Atau kata tak boleh pula. Ni kita takut yang macam ni. Esok mati kalau macam ni, susah nak jawab. Lama dia jawab kat kita balik, muka nangkir tanya esok, niat je lah ustaz, apa masalah kan? Oh ingat senang, nak jawab pun niat. Itu berhati-hati, kita takut.
Allah akan menetapkan hati orang mukmin dengan kalimah yang teguh di dunia dan di akhirat. Insya-Allah bagi orang mukmin Allah akan tetapkan pada dia. Maka kalimah yang teguh ialah la ilaha illallah. Atau perbanyakkanlah kita melafazkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika kita nak mati ayat tersebut atau kalimat tersebut keluar daripada mulut kita. Mana yang banyak kita buat, yang tu yang keluar kat mulut kita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah berada di hadapan orang yang sakarat. Pernah tak? Siapa pernah? Depan sakarat baca 3 kali Yasin tak lepas lagi. Kesian tengok. Kita bukan salah dia. Kita tak kata kat dia. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan Allah bagi kat dia yang terbaik. Dia gelisah, dia resah baca Quran. Alhamdulillah baru Allah ambil. Daripada pukul 6 dia dah jadi daripada pukul 5 lebih. Anak dia pergi panggil beberapa orang ustaz. Pukul 8 malam baru Allah ambil dia. Berapa lama lah? Sedangkan sakarat tu yang tersakit kan, paling sakit. Sebab itu cantiknya tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkanlah kalimat la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyad daripada Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi padanya 2 malaikat yang menguji dalam kubur. Ada soalan SPM tu, soalan pada mahsyar kan. Sebenarnya di dunia CJ Pelajaran Malaysia, SPM soalan pada mahsyar. Berhati-hati. Lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya sedang ia mendengar suara derak selipar kasut ketika kembali. Maknanya bila kita disimpan di dalam kubur, dah semadi dalam kubur, orang atas tu berjalan balik. Bila mereka berjalan balik keluar daripada kubur, malaikat pun sampai. Tak lama lah maknanya kita masuk. Sebab itu bila ada seorang yang munafik meninggal dunia, kalau boleh mayat itu berkata, lambatkanlah aku dimasukkan ke liang lahat. Dia minta lambat. Nasib baik kita tak dengar. Dia minta lambatkanlah, kalau boleh lambatkanlah. Maknanya kalau boleh ya manusia, lambatkanlah beli kain kafan. Wahai manusia, lambatlah koma panggil polis ataupun KKM datang. Nak ambil CJ mati dulu baru boleh mandi kan. Wahai orang yang mandi, lambatkanlah mandi mayat aku. Dia minta lambat. Lambat. Semua dia nak lambat. Kalau boleh dia tak nak hantar kubur. Sampai kubur, celaka aku. Kalau orang mukmin yang mati, dia minta, wahai orang yang tengok aku, cepatkan aku. Cepat. Aku tak nak duduk kat atas dunia. Dia minta so cepat. Kita dak tunggu lagi. Anak kat Sabah tak balik. Anak kat Amerika tak balik lagi. Baik anak balik, busuklah kita punya. Tunggu anak. Anak tak tengok lama 6 bulan ni, Covid ni, tak boleh, kena tunggu bagi balik tengok muka dia kali terakhir. Awak tak boleh buat video call ke? Tak boleh buat GM ke? Boleh kan? Buatlah GM, Google Meet kan.
bukan tempat membeli belah tu. Buatlah, tengok dah mati jangan tunggu anak, tak payah tunggu, kalau boleh segerakan. Bawalah mandi, tunggu hanya kain kafan. Kalau boleh bila sembahyang, lepas sembahyang pun jangan ambil duit yang diberi sedekah tu. Sini tak ada ke? Ada orang bagi duit, lepas assalamualaikum, pak takbir assalamualaikum, tengok ada orang hulur duit kat belakang, ada? Tak ada kan? Alhamdulillah, terima kasih. Jangan diajar, kena tanya balik duit tu duit siapa. Adakah duit isteri dia? Adakah duit anak-anak dia? Kalau dia duit si mati, habislah. Orang bagi pun 2 kali 5, orang terima pun dapat juga balanya. Kena pastikan. Sama dengan buat kenuri arwah. Patutnya jiran yang buat, jiran yang bantu, jiran yang buat makan kepada keluarga yang kena musibah. Ini tidak, keluarga yang kena musibah, oh malam ni, kalau dulu kat kampung malam ni roti kering je, malam pertama malam kedua boleh tahan bihun goreng, malam ketiga nasi lauk apa tu, lauk kambing lah kat kampung dulu kan. Kita kira patutnya kita bantu dia dah diterima musibah, kita yang bantu dia, itu yang perlu. Pakai ingat, kita takut ni alam kubur ni kita nak terima. Ini saya buat peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Masuk ke? Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhanmu dan apakah agamamu dan siapakah nabimu? Lalu dijawab si mati tadi, Allah Tuhanku, agama Islam itu agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabiku. Lalu malaikat berkata, Allah yang menetapkan engkau dalam kalimat itu, tidurlah dengan tenang. Allahu Akbar. Boleh tanya 3 soalan tu, boleh tidur lena. Itu yang kita nak. Kalau boleh doa lah. Kita tak tahu apa soalan yang nak tanya oleh Munkar dan Nakir kat kita. Soalan dah bocor tuan-tuan, puan-puan. Boleh balik mula malam ni mengapai? Bawa. Itulah artinya Allah menetapkan mereka dalam kalimah yang hak. Adapun kafir yang zalim, maka Allah menyesatkan mereka, tidak memberi petunjuk taufik pada mereka, sehingga ketika ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka orang kafir atau orang munafik dia kata tak tahu je. Kalangan kita ni ada ramai-ramai kita bukan tahu orang munafik kan? Boleh tahu kan? Tak boleh tahu. Takut bahaya kita dalam kalangan yang kita duduk ni ada orang munafik, bahaya hati. Sebab itu kita banyak beristighfar. Kita takut kita berada dalam golongan orang yang munafik. Lalu mereka ini akan dipukul oleh malaikat. Sampai dia kata didengari oleh semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Kalau dengar kat kita pakai tak ada dah, penuh masjid ni rasanya. Kena buat 2 masjid. Masjid ni sambung 2 masjid. Kalau dengar kata macam tu, dalam kubur itu ada siksaan, dengar oleh kita, memang tak duduk dah kat sini. Kat rumah tak duduk dah, bini tak nampak TV lagi lah. Kat duduk kat masjid, penuh surau masjid, tak kira makan pun tak apa lah. Jadi ahli sufi semua takut. Ni. Tapi kenapa Allah tak bagi dengar kat kita? Ada sebab-sebab dia kan. Sebab itulah tu nama dia ujian. Dunia ini tempat menguji kita.
akhirat tempat pembalasan. Sama juga bila kita belajar daripada kecil, naik darjah 6 ada UPSR, tu ujian. Tingkatan 3 satu lagi, tingkatan 5 sekarang hanya tingkatan 5 saja. Peperiksaan ujian lah tu. Nak tengok pemahaman kita daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Boleh tak? Sama dengan kita daripada usia kita balik sampai kita mati. Itulah ujian kita. Kalau siapa yang lepas ujian, alhamdulillah. Kena 3 pertanyaan, aman. Kalau tak lepas, wal-iyazubillah, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah haknya. Saya rasa dah masuk kok, insya-Allah. Apa-apa pun yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kekurangan itu pastinya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ribuan kemaafan seandainya apa kata-kata tadi mengguris ataupun mengusik perasaan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Sama-samalah kita memaafi, mudah-mudahan dengan maaf memaafi kesalahan yang tiada itu akan membawa kebaikan kita di alam kubur, di pada mahsyar, dan insya-Allah seterusnya ke rumah yang paling kita nak, paling kita idam-idamkan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan zakiran hamdan sabiran hamdan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma النبي وسع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.